Saya Saifuddin Nasution Ismail, Setiausaha Agung Parti Keadilan dan juga Setiausaha Pakatan Harapan. Sekali lagi kita bersemuka. Kali ini sempena kempen pilihan raya negeri bagi memilih wakil rakyat untuk membentuk kerajaan negeri Melaka. Kurang 24 jam dari sekarang, menjelang tanggal 20 November 2021, rakyat Melaka yang mendaftar sebagai pemilih akan keluar beramai-ramai untuk membuang undi bagi memilih wakil rakyat dari 28 kawasan Dewan Undangan Negeri. Pilihan kali ini ialah di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Pakatan Harapan menampilkan 28 calon dari gabungan 3 parti, iaitu Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah dan Parti DAP. Sudah tentu peluang seperti ini, saya mohon untuk memberikan beberapa pandangan, penjelasan dan penghujahan sebagai rayuan yang terakhir kepada rakyat negeri Melaka yang besok hari akan keluar mengundi. Pilihan raya kali ini kami tampilkan sebuah pakatan politik yang mantap, stabil, kompak dan berfungsi sebagai satu tawaran. Pakatan Harapan ini jelas strukturnya, jelas kepimpinannya. Di peringkat nasional, Saudara Anwar Ibrahim sebagai pengurusi Pakatan Harapan, dan di peringkat negeri Melaka, tawaran kami adalah kepimpinan Saudara Adli, bekas Ketua Menteri Melaka. Pilihan kepada rakyat negeri Melaka ialah calon-calon seramai 28 orang mewakili Pakatan Harapan. Andai kata terpilih, keputusan besok hari melebihi jumlah 15. Itu akan membolehkan Pakatan Harapan kembali membentuk kerajaan seperti mana pilihan rakyat negeri Melaka pada pilihan raya tahun 2018 kemarin. Besok, jika sekali lagi rakyat negeri Melaka memberi undi, sokongan dan kepercayaan kepada Pakatan Harapan, itu sebenarnya cuma mengembalikan semula keyakinan rakyat negeri Melaka dan mandat rakyat negeri Melaka kepada Pakatan Harapan yang cuma berpeluang selama 22 bulan sebelum kerajaan itu berganti apabila adanya beberapa ahli Dewan Undangan Negeri yang asalnya Pakatan Harapan kemudiannya keluar. Jadi, peluang Pakatan Harapan saat itu untuk meneruskan dasar-dasar yang berteraskan kepada agenda reformasi tertangguh di situ. Namun, kiranya besok rakyat negeri Melaka memberi peluang lagi sekali kepada Pakatan Harapan. Di saat kita menawarkan kepimpinan Saudara Adli sebagai Ketua Menteri, saya optimis bahawa Pakatan Harapan tidak akan mensia-siakan peluang kali kedua ini. Kepimpinan yang jelas, yang berkualiti, gabungan politik yang kompak dan berfungsi, stabil dan kuat, dengan rekod 22 bulan melalui pelaksanaan dasar-dasar yang pro rakyat. Dari sudut pendidikan, perumahan, pembasmian kemiskinan, pembelaan terhadap penjajah kecil, lestari bandar, alam sekitar, kemudahan kesihatan. Kesemuanya ini adalah merupakan bukti tentang keupayaan Pakatan Harapan untuk menjadi sebuah kerajaan yang benar-benar dapat memenuhi janjinya kepada rakyat. Yang kedua,
untuk rakyat negeri Melaka, ingin saya sampaikan mesej bahawa pilihan raya kali ini yang menyaksikan sebetulnya cuma 3 pilihan di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, wujud suatu keadaan yang aneh, unik dan luar biasa. Dalam arti kata, Pakatan Harapan sekarang terpaksa bersaing dengan 2 lagi gabungan politik yang di peringkat kerajaan persekutuan, mereka sebenarnya sebuah kerajaan persekutuan yang Perdana Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri itu didukung oleh ahli-ahli politik dari Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Inilah gabungan yang sekarang ini sedang menerajui kerajaan di peringkat persekutuan. Kenapa saya katakan aneh dan luar biasa? Sebuah kerajaan yang mereka dukung di peringkat kerajaan persekutuan, tiba-tiba saat berlaku pilihan raya negeri Melaka, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ini berantakan. Oleh yang demikian, rakyat negeri Melaka harus jelas dalam membuat keputusan. Rakyat negeri Melaka tak boleh ditawarkan dengan satu tawaran politik yang tidak jelas. Di negeri Melaka bermusuhan. Di peringkat kerajaan persekutuan digambarkan mereka adalah satu gabungan. Ini sebenarnya suatu tawaran yang rapuh. Satu tawaran yang saya anggap sebagai merendahkan kebijaksanaan rakyat negeri Melaka untuk memahami tentang rentak politik yang sedang berlaku di antara gabungan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Sekarang mereka berkempen, Barisan Nasional menyerang Perikatan Nasional. Perikatan Nasional kembali menjawab terhadap serangan Barisan Nasional. Kemudian besok mereka balik ke Kuala Lumpur, mereka duduk dalam sebuah mesyuarat jemaah menteri. Di sini mereka saling menyalahkan, seperti mana yang dihidangkan melalui isu-isu yang dilaporkan melalui pelbagai saluran media. Soal rasuah dan penyelewengan, soal ketidakcekapan dalam urus takbir dan pentadbiran negara. Barisan Nasional menempelak Perikatan Nasional, Perikatan Nasional kemudiannya membelasah Barisan Nasional. Semalam pun di Parlimen, isu bekas Perdana Menteri yang memohon keistimewaan untuk mendapat sebidang tanah sebagai bekas Perdana Menteri yang dikatakan berjasa. Permohonan beliau dibincang dan diluluskan di dalam mesyuarat jemaah menteri, kata Menteri Keuangan dalam jawapannya di Parlimen petang semalam, 18 hari bulan. Dalam Parlimen tak boleh bercakap perkara yang tidak berlaku. Kalau sudah dia cakap dalam Parlimen, perkara itu sahih, fakta dan benar-benar berlaku. Apa yang disebut oleh Menteri Kewangan? Yang disebutnya adalah Datuk Seri Najib sebagai bekas Perdana Menteri membuat permohonan kepada kerajaan. Kemudian kerajaan di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri membincangkan di dalam mesyuarat jemaah menteri. Siapa mesyuarat jemaah menteri? Dalam mesyuarat jemaah menteri ada UMNO, ada PAS, ada Bersatu, ada GPS, ada MCA, ada MIC. Mereka ini yang membentuk jemaah menteri kerajaan persekutuan. Dan mereka sama-sama meluluskan permohonan oleh Datuk Seri Najib. Kemudian terhadap permohonan ini yang memberikan kelebihan kepada seorang Perdana Menteri untuk mendapat sebidang tanah yang sangat berharga ketika saat negara menyaksikan rakyat penuh derita,
hilang pekerjaan, bergelut dengan punca pendapatan yang semakin mengecil, pembelajaran anak-anak yang tertangguh gara-gara tidak ada lagi kelas bersemuka dan pelbagai masalah rakyat. Tiba-tiba jemaah menteri yang terdiri daripada UMNO, PAS, Bersatu, MCA, MIC dan GPS meluluskan permohonan tanah oleh Datuk Seri Najib. Ini adalah isu apa? Ini adalah isu tata kelola, salah guna kuasa dan tidak sensitif terhadap keadaan semasa derita rakyat. Inilah parti-parti yang membentuk Barisan Nasional dan Perikatan Nasional kemudian datang ke Melaka untuk berkempen dan meminta rakyat negeri Melaka supaya memberikan undi dan sokongan kepada mereka, Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Rakyat negeri Melaka, saya seru, saya rayu dan saya minta agar dapat membuat penilaian yang bijaksana ketika Barisan Nasional dan Perikatan Nasional gaya politiknya begitu bersekongkol terhadap isu tata kelola dan penyelewengan dan salah guna kuasa. Di satu sisi lain, Pakatan Harapan menampilkan 28 calon untuk diberi peluang dipilih dan diundi besok hari 20 hari bulan supaya dapat membentuk sebuah kerajaan yang kuat dan stabil sebagai meneruskan mandat yang tertangguh dan terhenti, mandat 2018 tempoh hari. Ketepikan dulu kalau ada terlintas di pikiran untuk menimbangkan mengundi Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Berikan fokus dan tumpuan dan peluang kepada Pakatan Harapan agar 20 November besok hari apabila keputusan itu diumumkan, kita akan melihat bahawa negeri Melaka ini akan mempunyai sebuah kerajaan yang ada keupayaan, tinggi tahap integriti dan moral kepimpinannya, jelas dari segi dasar pembelaan rakyat, berteraskan kepada agenda reformasi yang menyeluruh, dan negeri Melaka mulai besok hari untuk 5 tahun seterusnya adalah berupa negeri yang mempunyai kerajaan yang dapat berfungsi dan bekerja untuk rakyat. Dan pilihan itu tidak lain dan tidak bukan ialah Pakatan Harapan. Mesej yang terakhir besok 20 hari bulan, pertama, pastikan untuk kesekian kalinya anda, rakyat negeri Melaka yang mendaftar sebagai pemilih, semak dalam daftar SPR. Sama ada secara manual ataupun secara atas talian laman semakan SPR, pastikan nama kita ada di situ. Yang kedua, bawa kad pengenalan atau my card. Yang ketiga, keluar awal pagi. Yang keempat, jaga jarak dan jaga kesihatan diri. Kita belum bebas daripada ancaman pandemik COVID. Kemudian, jelas dalam membuat pilihan. Pilihan itu adalah untuk calon-calon Pakatan Harapan. Ini rayuan daripada saya bagi pihak kesemua 28 calon-calon Pakatan Harapan. 28 calon yang kami tampilkan ini mengingatkan saya persis kepada pantun lama Melayu. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Elok dan pandai itu ada pada diri 28 calon Pakatan Harapan. Sekali lagi, saya mohon, saya rayu setiap pengundi, pesan kepada seluruh anggota keluarga, pesan kepada rakan-rakan, jiran tetangga, teman-teman sepejabat, jauh dan dekat, termasuk yang mengundi atau berada di luar kawasan, balik untuk menunaikan tanggungjawab.
Mudah-mudahan dulang kemenangan akan menjadi milik kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengundi. Terima kasih.